sebenarnya apa yang kita tekankan bila kita sebut pasal inklusif, bukannya secara live macam sekarang ni FB live, because data is actually intensive. Kita menekankan secara self-paced, self-directed, offline, yang kita basically hantar kepada pelajar apa-apa tugasan ataupun apa-apa sahaja material untuk pembelajaran supaya pelajar itu dapat remote learning. Dan kita akan guide secara intensif. Yang ini yang kita buat dan kita beritahu pada pensyarah. Dan kita juga beri training sekarang ni, kita dah beri training dalam masa 2 minggu, lebih daripada 1,000 orang pensyarah. Itu juga langkah kita ambil. Dan selain daripada itu, UTM telah kita telah meluluskan kertas kerja untuk membantu pelajar-pelajar yang B40 ini, insya-Allah harap diluluskan di JPU dan diluluskan di peringkat JKTNCA, dapat bantuan. Kuantum dia nantilah kita umumkan kan. So yang lain pula, kita perkenalkan pelajar ini akan datang satu masa nanti akan pulang ke kampus untuk ikuti PNP secara online. Lain daripada kita juga memberi opportunity untuk dia mengikuti MOOCs dan sebagainya, tawaran micro learning dan seterusnya. So itulah antara UTM punya usaha untuk buat pastikan dan kita protect even the weakest link. Thank you very much. Okey, jadi terima kasih banyak Prof untuk jawapan yang begitu bagus pada soalan yang saya ajukan tadi. Jadi soalan seterusnya Prof, soalan kedua yang saya ingin tanya Prof, memandangkan sekarang kuliah face to face ni dia akan menyebabkan mass gathering which is macam prohibited during this new norm. So is the PDP online PDP is going to continue even after the period of MCO ends? So that is my question. Thank you for the question. Yang ini saya akan bawakan berita yang paling panas sekali, iaitu Ahad lepas saya ada mesyuarat dengan KPT. Di situ ada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, MKN, Majlis Keselamatan Negara, MQA, Malaysia Qualification Agency, dan juga beberapa organisasi lain yang merupakan stakeholders yang penting di negara kan. Jadi apa yang telah diputuskan pada masa itu mungkin mengejutkan semua pada hari ini. Pelajar lah especially kan mungkin tak dapat news lagi. Bahawa face to face is not an option until December 2020. So maksudnya kita akan continue online learning until December 2020. Online and remote learning. Yang ini daripada kementerian ya. So jadi you know why. Daripada 1 April kita telah buat keputusan sampai hujung semester. Jadi bagi kita tidak ada isu begitu. Having said that, kita juga membuat satu provision yang mana kalau kita perlukan physical face to face, maka it will be very limited, very controlled, and it will cater for the safety of students and it will not involve mass gathering of students. Sebab sekarang ini apa yang kita tengah buat is actually survey khusus-khusus yang betul-betul tak dapat nak elakkan physical face to face, dan ada yang memerlukan bantuan untuk datang ke dan sebagainya. Pergerakan itu adalah di bawah MKN akan uruskan. Jadi long story short is actually it will be even more extended. Semester 1 pun akan diberitahu bahawa ia akan berdasarkan basically online dan remote learning. Okay, thank you Prof, thank you very much for the answer. Okay, so now kita akan beralih kepada panel kita yang kedua, Saudara Ahmad Muzamil. So apa khabar Muzamil? Jadi soalan yang saya ingin ajukan kepada Saudara Muzamil. Jadi saudara juga merupakan seorang mahasiswa universiti. Jadi boleh tak kalau Saudara Muzamil mengongsikan beberapa tips yang akan berguna untuk kawan-kawan di luar sana, macam mana kita nak hadapi PDP online ni, macam mana kita nak still dapatkan result yang bagus walaupun kita menjalankan kuliah secara online. Silakan Saudara Muzamil.
Muzamil nak? Halo, suara Muzamil tak keluar. Itulah saya rasa Muzamil punya suara tak keluar lah. Teman tekan suara nak. Mikrofon dia keluar. Nah, tekan. Teruskan dengan soalan pada Prof. Kan? Saya akan bertanyakan soalan kepada Prof. Okey. Kita akan beralih kepada Saudara Muzamil terus selepas beliau kembali. Okey. Jadi Prof, dalam situasi terkini di mana PDP dijalankan secara maya, kita dapat banyak kekangan yang menyebabkan program learning outcome yang telah ditetapkan oleh universiti berubah dan mungkin tidak mampu dicapai oleh kerana reason seperti pelajar tak dapat pergi lab, tak dapat menggunakan fasiliti dan sebagainya. Jadi Prof, adakah UTM akan merisikokan kualiti graduan lepasan UTM kerana situasi yang berlaku sekarang atau bagaimana Prof? Okey, terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya isu kualiti ini tak timbul. Kita tidak ada mengubah mana-mana PLO ataupun program learning outcome dan course learning outcome. Ya. Yang kita ubah hanyalah kaedah penyampaian itu. Dan kita sendiri ada buat garis panduan ya di UTM Lead yang jelas supaya course information yang kita ada itu kita maintainkan. Kita patuhi. Jadi kita titik beratkanlah dengan alternative assessment, alternative learning dan juga penyampaian secara online dan remote untuk capai kita punya course learning outcome. You'll be also glad to know that even pihak MQA dan professional body pun dia memberikan flexibility untuk kita buat alternative assessment ini. Jadi kita dapat green light daripada professional body macam board engineers dan professional body ada berapa belas di Pabu for example dan juga yang lain ya. Even dikatakan bahawa course student learning time sehingga 80% tercapai pun dah okey dah bagi dia, minimum tercapai. Bukannya buat semua. Ya. Sebab apa dalam keadaan macam ni, dalam keadaan belajar, dalam keadaan krisis mereka faham. Dan kita mungkin boleh explore alternatif daripada face to face, alternative assessment ataupun alternative project yang menggunakan secara online. Having said that, kalau ada yang memang critical, contohnya yang melibatkan microbes, life sciences dan sebagainya yang perlu pergi ke lab sebab apa kita tidak boleh stimulate those microbes, dan maka kita akan berikan mohon kebenaran kepada pihak berwajib. Terima kasih Prof. Jadi soalan seterusnya yang saya ingin ajukan kepada Prof. Seperti yang kita tahu, bukan semua students, mahasiswa-mahasiswa UTM yang mempunyai capaian internet dan juga equipment yang up to date lah untuk dia ikut kuliah PDP ni.
secara online. Jadi orang begini, mahasiswa begini dia diberikan pilihan untuk menangguhkan semester dan kemudian dia boleh teruskan nantilah dia boleh tangguhkan dulu. Jadi pandangan Prof, adilkah kalau berbuat begini sedangkan kita ada option untuk tangguhkan terus semester ni dan semua pelajar bergerak secara serentak? Bagaimana Prof? Okay, yang ini macam kita sebutkan, this is like saying is it fair? Apa dalam peraturan akademik memang ada peruntukan untuk tangguh pengajian. Kalau dia sakit, ada hal-hal peribadi yang kita boleh verify dan juga termasuklah sebab bencana dengan personal challenges dan sebagainya lah. Dan dia boleh mohon untuk tangguh pengajian. Tiap semester saya sebagai chair kepada mesyuarat Jawatankuasa Tetap Senet akan membayar permohonan lebih kurang beberapa ratus pelajar, COVID or no COVID, sekian lama. Jadi kalau pelajar begini nak menangguhkan pengajian sebab bencana, samalah situation dia dengan pelajar-pelajar yang lain nak menangguhkan pengajian dengan apa sebab sekalipun yang dibolehkan dalam peraturan akademik. We say in the previous semester seluruh UTM kena tangguh juga ataupun kena batal juga semester because ada 2-3 student nak tangguh pengajian. So that cannot be done. So apa yang kita buat again, kita buat satu penyelesaian yang inklusif. Kita start dengan 85% pelajar yang kita survey telah ready untuk online. 15% belum ready lagi, maka kita bagi dia segala bantuan yang dia perlukan sehingga ke tahap kalau dia nak datang sini akan datang. Lecturer yang sama boleh memberikan kursus tu sekali lagi bila boleh face to face. Jadi tak semestinya berjalan serentak. Siapa yang tak boleh berjalan dulu akan jalan dulu. So kita bagi 4 minggu untuk ada flexibility itu. Siapa yang nak kemudian dia macam cohort lain tapi dia akan graduate sama pada semester yang sama. Jadi this flexibility menyebabkan kita boleh cater kepada 100% pelajar kita. Bukan sebab a few pelajar and then kita kena batal ke semua pelajar. I don't think it makes sense because we ada tangguh pengajian setiap semester pun. Okey, terima kasih banyak Prof untuk jawapan itu. Jadi sekarang selamat kembali saudara Ahmad Muzamil. Jadi saudara Muzamil, saya akan ajukan soalan kepada saudara Muzamil pula lah. Sekarang ni kita akan beralih kembali kepada saudara Muzamil. Jadi sebagai mahasiswa, anda merupakan seorang mahasiswa universiti juga. Jadi boleh tak kalau saudara Muzamil mengkongsikan bersama kami beberapa tips yang anda rasakan berguna untuk kita menjalani online class dalam fasa COVID-19. Silakan. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang lebih dikenal Prof Zain lah, Assalamualaikum Prof, pada pihak UTM MyLeague, pihak MPP dan semua penonton yang ada pada sekarang ni. So insyaAllah untuk perkongsian berkaitan dengan tips dengan cara atau kaedah lebih berkesan untuk kita belajar secara atas talian ataupun online. Yang pertama ialah kita selalu kena on notification. Apa maksud on notification ni? Sebabnya lecturer, contohnya lecturer untuk kelas saya mostly akan ada update dalam grup WhatsApp ataupun di dalam e-learning sahaja. Dia tak boleh dalam grup WhatsApp. So maksudnya anda kata student tak on notification dan terlepas berkaitan dengan update-update dalam e-learning, dalam grup WhatsApp. So akan ada ketinggalan lah. Sebagai contohnya lecturer update pukul 7.30 pukul 8 berkaitan dengan dalam grup WhatsApp dan student terlepas meletup dan student tak cakna dan menyebabkan student ketinggalan lah. Yang pertama. Terlebih lagi kalau berkaitan dengan dalam e-learning. Kalau terlepas lagi dalam e-learning lagi bahayalah. So tu yang pertama. Dan yang kedua adalah supaya adakan online discussion. Bukan bermaksud kita tak boleh berface to face dengan lecturer, dengan rakan sekelas kita. Maksudnya kita tak boleh buat discussion. Tak. Kita boleh adakan discussion secara live streaming ataupun dalam grup WhatsApp. Kalau yang ada internet tidak dan sebagainya, boleh gunakan chat dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Kalau ada yang laju, saya dah lakukanlah grup discussion bersama dengan kumpulan saya untuk buat grup assignment. Kita gunakan Zoom ataupun Zoom tak boleh guna sebab MTN tak bagi sekarang. Ataupun kita gunakan Webex, Skype yang
kalau andai kata kita diperuntukkan data lah, kita ada data sebagainya. Kita juga boleh gunakan forum. Contohnya forum discussion dalam e-learning. Lecturer buat open, kita boleh tanyakan soalan, andai kata tak malu lah. Kalau kita malu, betul-betul malu untuk kita bertanya kepada lecturer, kita boleh tanya secara PM dan sebagainya. Supaya elakkan kita tak ketinggalan. Sebab mostly student dia susah untuk belajar online. Sebab kita pun tengah dalam fasa baru mengenali kaedah pembelajaran online ni. Sebab sebelum ni tak pernah belajar online. Mungkin ada secara online pun kita belajar dalam video sahaja. Okay. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita perlulah ada tempat belajar yang khusus. Sebagai contohnya, kat saya ni, kat UTM kita ada satu meja belajar. So, kalau kita duduk atas meja tu, kita akan ada mindset, aku nak study. Berbandinglah kita dekat rumah ni, kita tak ada tempat untuk belajar selesa, tak ada tempat yang spesifik, kita akan belajar atas katil, contohnya. So, kita dengan kelas online, dengan pakai tablet-kat dan sebagainya, so kita nak atas katil. So, dia akan memberikan efek yang kita tak fokus, mindset tak fokus. Mungkin laptop tengah buka, lain laptop yang belajar dengan kita. So, kita perlulah ada tempat yang spesifik supaya bila kita kerja tu, kita duduk, contoh kita bermeeting, tengah ada group discussion ataupun tengah ada kelas online, mindset kita adalah fokus untuk kita belajar. Itu adalah 3 perkongsian lah. Yang terakhir, dengan kita kena ada buku nota semasa pembelajaran online. Jangan kita hanya fikir, okay, dan belajar online ni dengan jelas lecturer cakap, kita kena ada buku nota. Supaya kita boleh tahu apa kita masalah, kita boleh tanya. Come back to point number 2 tadi lah, untuk kita ada discussion dengan lecturer dan sebagainya. Itu untuk adalah tips daripada saya. Okey, terima kasih Saudara Muzamil atas perkongsian yang begitu menarik tadi. Jadi sekarang soalan kedua, soalan ni panas sikit lah. Okay. Jadi soalan kedua, online learning versus tunda semester. Jadi apa pandangan saudara sendiri? Okay, terima kasih kepada saudari yang mengajukan soalan lah. Saya pengusahalis. Online learning ataupun tunda semester. Pada pendapat peribadi sajalah, saya setuju untuk adakan online learning berbanding dengan tunda semester. Sebab apa? Berkata saya pertama sekali saya terima kasih kepada UTM lah, kerana dengan perbincangannya telah memilih untuk tidak menolak masalah kita ke hadapan. Maksudnya kita dalam masa COVID ni akan ada still adakan kuliah secara atas talian, tapi kita tidak mengabaikan yang diberitahu oleh Fauzin tadi, tidak mengabaikan pelajar-pelajar yang dalam kalangan 10% tadi dan masalah online sebagainya. So tu kaedah yang pertama, yang mana UTM tidak menolak masalah ke depan. Maksudnya kita extend lagi. So kita tak ambil kaedah tu lah. Kita ambil online learning, kita akan ada 4 minggu tempoh adaptasi yang telah diberitahu oleh Prof. Zain tadi. Dan kalau anda kata yang sebelum ni, yang pidaan yang kedua ni berkaitan dengan kalender akademik kita akan ada face to face lecture seperti. Tapi menunjukkan kepada situasi sekarang, mungkin akan ada perubahan balik lah. Okay, so itu yang pertama untuk kenapa saya memilih untuk online learning. Yang kedua adalah, andai kata kita buat penundaan semester, dia akan memberi efek pada pelajar intern. Contohnya kita akan tunda intern tu ke tahun akan datang. Dan tahun 3 sekarang, saya intern sekarang, untuk cuti ni intern, kita tunda akan datang. Student saya ni akan berebut dengan student tahun 2 yang lepas. So kita pun risau andai kata kita ni tak dapat tempat untuk intern. Lebih-lebih lagi pasca COVID-19. Kita tahu ekonomi macam mana dan sebagainya, kita risau. Untuk student ni, saya pun risau lah murid saya, andai kata tak dapat tempat intern dan sebagainya. Andai kata kita tunda. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita risau andai kata universiti tidak dapat menampung kapasiti pelajar 5 tahun. Apa maksud pelajar 5 tahun? Dan sekarang ni untuk undergraduate kita ada 4 tahun student. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Dan andai kata kita extend semester, so student tahun 4 akan masuk student tahun 1 yang baru. So adakah UTM punya kapasiti internet, kapasiti tempat tinggal cukup dan sebagainya lah, secara peralatan kapasiti lain lah. So kita risau andai kata tak cukup benda tu. Dan dah telah dicetuskan oleh sahabat saya di UM selaku Presiden Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaysia, Saudara Haziq, dengan andai kata kita extend, risau kapasiti di universiti tidak mencukupi untuk student-student di universiti. Itu untuk 3 poin lah kenapa saya lebih memilih untuk kita dekat online learning berbanding dengan tunda semester.
Okey, jadi terima kasih Saudara Mulamin. Menarik jawapan untuk soalan yang panas tu tadi. Jadi sekarang saya akan beralih kepada soalan terakhir yang kita akan ajukan kepada yang bahagia Prof. Jadi Prof, seperti yang kita tahu, bagaimana FYP, projek final year project akan dijalankan jika kuliah masih diteruskan secara online, kerana kadang-kadang pelaksanaan FYP ni dia requires the student untuk guna lab, facility di makmal dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak continue untuk jalankan FYP tanpa dia terganggu pada musim COVID ni? Prof masih bersama kami ke? Okey, saya tak on tadi mikrofon. Okey, Teruskan. bagaimana kita umumkan bahawa kita akan ada PNP online until end of semester. Sekarang ni dah extend sampai ke hujung tahun by KPT. Jadi kita juga menekankan alternative assessment dan alternative activities as far as possible, ya, because kita nak reduce the mass gathering dan nak reduce keperluan supaya pelajar datang secara fizikal, pelajar tak perlu datang secara. Jadi kalau kita boleh, ya, kita juga galakkan semua lecturers untuk berinovasi, untuk melihat kepada opportunity untuk kita gunakan alternative activities, online activities, simulation, virtual learning, ya, experimentation yang online dan sebagainya, demonstration yang online, entrepreneurship online dan sebagainya, even service learning semua tu, FYP dan juga kita minta as far as possible cuba fikirkan alternatif. Kita bukan melihat supaya perkara ini untuk mengelakkan isu security sahaja, tetapi kita juga memikirkan bahawa ini adalah satu opportunity ataupun peluang in adversity, dalam keadaan cabaran, ya. Sebab apa, you can be rest assured the future even lepas COVID-19 will be ruthlessly digital. Ya, kalaulah kata nanti company, ya, antara pelajar-pelajar yang datang ke interview, ada pelajar-pelajar yang boleh buat alternative simulation, assessment dan sebagainya. Sebab face to face dan physical experiment ni semua orang ada, semua orang buat. Tetapi do you have alternative? Kita bercakap pasal satu semester daripada 8 semester, kan. Kita bukan cakap 8 semester kita buat online. Tetapi satu semester yang you ada ini, it is actually opportunity, ya. For the future, kita akan shape pelajar kita at the present time. Kita panggil ini present, dia adalah gift, hadiah, present. At the present time yang ni ada, kita capitalize ataupun leverage on the opportunity yang ada. So saya beritahu pada pensyarah, if as far as possible you can think about alternative activities untuk gantikan FYP. Sebab apa, professional body dan juga MQA telah memberikan green light itu. Kalau you boleh gantikan ataupun you dapatkan 80% saja pun okey, maka kita kata bahawa alternatif ini patut diutamakan. Kalau tak boleh, kita akan ada physical face to face FYP dan kita akan dan telah pun kenal pasti mana kursus-kursus di peringkat fakulti yang perlu datang untuk buat face to face, termasuklah juga FYP. Tetapi yang ini kita nak minimizekan, kita nak take opportunity. Sebab apa akan datang? Ya, saya juga nak add yang last kali. Bila kita ada skills yang digital ini, student UTM yang kita nak supaya capitalize perkara ni lebih daripada orang lain, kita akan ada X factor untuk employability. Kita merasakan bahawa employability akan datang menjadi satu perkara yang mencabar mungkin dalam 5 kali ganda lagi kot. Sebab apa? Bila datang recession, kerja kurang, then you are going to compete, ya, with kalau you ada 100 satu pekerjaan, mungkin ada 100 orang datang. So you have to have an advantage over other people, and people are going digital in the future. And if you have the digital skills, VR, simulation, ya, dan online punya IoT dan sebagainya, 4IR, maka you stand a better chance other than other people. Okay. Okay, thank you very much Prof for the answer. Jadi beralih kepada Saudara Muzammil, apakah saya nak tanya, jadi apakah usaha saudara sendiri dan juga tim MPP yang lain untuk tangani isu PDP secara online ni lah?
Silakan, Okay. saudara. Terima kasih kepada saudara Fana. Kita cerita sikit dasar MPP untuk kali ni lah, yang mana antara salah satu dasar membawakan Majlis Perwakilan Pelajar adalah untuk kita nak kurangkan jurang antara takbiran dan student. So apa kaitan dia dengan soalan ni? Okay, maksudnya kita tak naklah kita membantah secara ataupun dengan kata lebih teruknya cara membabi buta lah, tak sebut perkataan yang teruk macam tu. Contohnya kita bantah macam itu je. Tak. Apa yang kaedah yang MPP ambil adalah untuk kita adakan diskusi dulu. Kita bincang dulu, kita bincang. Dan andai kata benda perkara itu memberi penindasan kepada mahasiswa, so kita akan lawan pentadbiran. Andai kata perkara itu memberi kelebihan kepada mahasiswa, kita sokong kepada pentadbiran. Itu adalah membawakan MPP lah. So apa yang telah MPP buat sepanjang untuk isu kelas online ni? Yang pertamanya, bila ada perkeliling pertama yang keluar, kita risau ataupun kita tak setujulah untuk PDP ni merujuk pada situasi sebelum ni dah. PDP diadakan secara fully online. So kita risau dan berbincang dengan Prof Zain, dan alhamdulillah beberapa hari kemudian lepas kalender satu yang keluar, kita bawa balik dalam mesyuarat senat untuk kita buat perubahan sedikit. Iaitu ada penambahan 4 minggu pertama minggu hingga ada prosesi, dan juga kita adakan face to face andai kata keadaan mengizinkan. Tapi sekarang keadaan tak mengizinkan lah untuk ada face to face, dan akan ada SN dan sebagainya untuk yang menyiapkan amali ataupun yang dalam proses tidak selesai, kita boleh sambung dalam short sem. Itu adalah antara pembincangan yang telah diarahkan oleh dengan pihak TNCA lah. Dan zatnya adalah kita tengok pindaan kedua, dan untuk berbincangan dengan pihak TNCA, dan juga untuk makluman pelajar, ada MPP ada grup sama dengan mahasiswa, yang mana grup Telegram. Grup tu kita open chat, bukan hanya one way tapi two ways. Kita ada open chat sebagainya, dan buka pagi sampai malam. So student boleh tanya, dan dalam tu juga kita selalu post daripada dekan, daripada straight to dekan kepada mahasiswa, kita post supaya kita dapat tahu. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang nak diajukan kepada dekan, so kita boleh beritahu kepada MPP tu. So kita boleh straight to dekan sebagainya. Tapi apa yang MPP pesan, ni dah jadi isu lah. Ada orang screenshot ke saya, hantar dalam posting dari Junti Anggun Fashion. Cakap MPP ni pukul rata sebagainya. Pelajar kena faham yang kaedah-kaedah yang pertamanya, pelajar perlu consult dengan lecturer dulu. Berbincang dengan lecturer agar kita dapat satu kaedah yang mengajar supaya pelajar tak tercicir. Saya tak pasti sebab di kelas saya, semua lecturer ada tanya dulu. Siapa yang internet laju, siapa yang live streaming, siapa yang sesuai untuk WhatsApp, siapa yang boleh download lecture note. Siapa download lecture note pun lecturer tanya. So, kita perlulah untuk berbincang dengan lecturer, kaedah yang sesuai dan sebagainya lah. Kalau lecturer konsis tak nak, cakap saya tetap dengan pendirian saya untuk buat macam ni supaya student biarlah student. Kalau perkara begitu berlaku, beritahu pada MPP setiap fakulti, kita berbincang dengan dekan sebagainya. Tu jangan pergi. Tu untuk poin apa usaha MPP telah lakukan lah. So siapa untuk join Telegram group MPP, nanti akan ada tim MPP post lah dalam komen. Boleh check balik. Okey, jadi terima kasih Saudara Muzamil atas jawapan yang diberikan tadi. Jadi sebelum saya ajukan soalan yang seterusnya, kepada penonton yang menonton kita punya live session hari ini, boleh type soalan dekat ruangan komen kalau ada soalan yang nak diajukan. Nanti kalau ada masa, kita akan pilih soalan tu untuk dijawab oleh panel kita. Okey, jadi seterusnya soalan kepada Saudara Muzamil. Apakah bentuk kerjasama yang mampu diberikan atau dicadangkan oleh MPP kepada pihak TNCA dan inilah untuk kita tangani isu PDP secara bahaya ni sama-sama? Silakan. Okay. Satu je, simple je. Cuma ada elaboration lah sikit. Supaya kerjasama untuk memastikan tiada student yang ketinggalan untuk bergraduasi. Terutamanya yang pertama untuk student yang terpaksa atau untuk memilih untuk join SEM 3
bagi pelajar tahun ni untuk tidak ketinggalan kedurasi untuk tahun 3 dan tahun 4 lah. Dan juga yang pertama untuk student yang terpaksa ambil short sem ataupun terpaksa intern pada tahun depan. Supaya ni kerjasama dengan MPP dengan pihak DNCA supaya student-student yang begini, dua perkara tersebut yang ambil short sem dan juga terpaksa intern sem depan tidak ketinggalan mereka untuk bergraduasi on time. Itu adalah diharapkanlah agar pihak DNCA dengan MPP kita dapat berusaha ke arah tersebut. InsyaAllah. Itu saya. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Saudara Muzamil. Jadi saya percaya itu soalan terakhir yang saya tanyakan kepada Saudara Muzamil. Jadi saya menjemput sekarang yang bahagia Prof untuk memberikan kata-kata akhir sebelum kita nak wrap up secara keseluruhan lah kita punya forum hari ni. Silakan yang bahagia Prof. Terima kasih ya Siti. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menganjurkan perkara ni dan juga pelajar-pelajar yang banyak yang telah memberikan sokongan yang baik kepada kita punya PNP secara online dan juga jarak jauh dan memahami situasi UTM yang kita cuba dengan sebaik mungkin. Bukan sahaja kita nak cater kepada semua setiap pelajar dari segi PNP dan juga welfare juga pelajar, dan kita juga sedang arrange untuk pelajar balik. Ya, bagaimana kalau pelajar yang nak balik dan sebagainya, ini adalah di peringkat nasional telah diuruskan perkara ni, as you may know. Okey. Jadi bagi saya ingat kita ada dua choice macam saya katakan tadi, dan kedua-dua choice itu sama mencabar juga. Jadi kalau kita ambil satu choice yang positifnya maksudnya kita jadikan perkara yang sekarang ni adalah sebagai satu opportunity ataupun peluang untuk kita memperbaiki ataupun kita menambah nilai diri kita untuk masa akan datang, because as I said, you can be rest assured that the future is going to be very digital. Walaupun sekarang ni kita merasakan bahawa kita buat online learning, tetapi selepas masa COVID, you can be rest assured that orang akan lebih prefer meeting dan sebagainya di company dan sebagainya, dan juga aktiviti-aktiviti di company dan juga pekerjaan work secara profesional dan sebagainya to go digital. Why? Because people believe now it can be done. Bila it can be done, your skill will be very useful in the future. Skills yang you dapat sekarang ni, walaupun saya sendiri terpaksa prepare kuliah dan belajar segala benda segalanya, sebenarnya real life yang kita nak produce life ready graduates yang akan prosper people punya life. Real life ini is about you managing yourself rather than you taking from other people tau. Managing yourself means banyak yang akan berlaku akan datang selepas you graduate adalah about managing your own learning kan. Bila kita jumpa bos dan sebagainya, bos akan kata, basically I expect you to learn about that simulation 2 weeks ago. Saya tak ada guru, saya tak ada kursus. You don't want to answer this kind of things. Ya? Tak nak bagi jawapan macam tu pun, because you are supposed to flip learn. Flip learn means you belajar dulu dan you beritahu pada bos you bahawa you telah dapat skill itu dan these are the project and these are the things that you have prepared, these are the presentation. Dia tak mau tahu pun, you tak tahu simulation, for example, kalau you tak tahu guna MATLAB, dia tak mau tahu pun. So basically sekarang is actually preparing you for the real life situation yang mana you flip learn. Flip learn, you belajar dulu. Ya, kalau kita dapat video dan sebagainya, kita belajar dulu sebelum pergi kelas, maka kita akan jadi aktif. Dan juga yang advantage kepada kita punya online learning ini ialah kita boleh belajar sampai kita hadam. Betul tak? Sebab bila you record, you boleh replay banyak kali sampai hadam. So basically kalau you tengok mana-mana video YouTube dan sebagainya about kenapa sangat advantages online learning ini, because dia punya passing rate ataupun dia punya student success is very very high. Why? Because student tidak akan satisfied selagi dia tidak faham macam tu. Of course you are confined by time, but then again in the future, this is about real life. And you have to prepare yourself for real life. And this is the opportunity. You ada 1 semester, 2 semester, out of 8 semesters, consider that opportunity and then you just move forward without you looking back. Thank you. Okay, thank you very much, Prof.
Sekarang Saudara Muzamil, sedikit kata-kata akhir daripada anda sebelum kita buka sesi soalan kepada penonton. Silakan, Saudara Muzamil. Tak tekan mic. Okay, terima kasih kepada pengerusi majlis. Dan juga terima kasih kepada pihak penganjur. Sikit dia daripada soal jawab, agar untuk student cuba untuk kita mengadaptasikan ataupun kita adapt dengan this kind of learning lah, adapt pembelajaran secara online dah supaya tak ketinggalan, dan kita jangan terlalu fed up. Contohnya online lah, tiba-tiba nak drop terus. Kalau boleh cuba consult dulu dengan lecturer sebagainya, kita cuba consult lagi sebagainya. Dan kalau ada masalah-masalah yang betul-betul masalah berkaitan dengan kebajikan akademik ataupun kebajikan diri sendiri, boleh saja roger kepada pihak MPP fakulti, namanya MPP fakulti lah. Sebab kita ada di UTM, tak semua orang balik, tak semua MPP balik lah, kita ada, dan insyaAllah kita dapat bantu sebagainya. Okey, terima kasih. Jadi sekarang kita akan buka soalan. Saya akan bacakan beberapa soalan yang dipilih lah. Saya buka kepada dua-dua panel untuk menjawab. Okey, soalan pertama daripada saudara Najib. Apa hala tuju UTMCC untuk promot kebolehpasaran swazah pasca COVID-19? Soalan untuk siapa? Soalan untuk Prof. Okay. UTMCC tak ada sendiri kan. Jadi macam saya sebut, in the future, basically kita nampak bukan sahaja future tetapi bermula ujung tahun ini dan juga seterusnya kita nampak cabaran untuk mendapat kerja itu sangatlah tinggi. Bila cabaran untuk mendapat kerja itu sangat tinggi, maka kita merasakan bahawa graduan kita perlu ada advantage daripada graduan-graduan lain. Maka graduan-graduan kita yang ada advantage ini, kita akan nurture graduan kita dengan segala alternatif skills untuk kita dapat equip pelajar-pelajar kita ni sebagai digital skill. Contohnya kalau kita buat CCSL punya program, service learning punya program, kita akan usahakan for example yang video CV, e-portfolio dan seterusnya, dan kita akan juga usahakan segala alternatif untuk CCSL itu tanpa kita kata okay cancel sebab apa tak boleh physical face to face. Kita juga akan carikan jalan macam mana kalau antara perkara lain yang kita buat, sustainable entrepreneurial mindset ini dulu kita buat dia ada physical juga, SEM kan, sustainable entrepreneurial mindset. Sekarang ini kita dah turn around dia punya situation tu menjadikan dia juga digital. Bagaimana kita nak pitch projek-projek ataupun kita punya business punya plans dan business canvas semua ni akan jadikan digital. Dan juga kalau you tengok there has been a stream of talks daripada tokoh-tokoh yang UTMCC telah bawakan kepada pelajar-pelajar. You have to take advantage of this. Perkara-perkara macam ni memberikan kita penggayaan kepada ilmu dan juga memberikan kita pengalaman, maka kita leverage on that. Satu lagi yang kita juga akan memberikan student kita equip is actually kita akan menggalakkan, belum mewajibkan lagi, akan datang selepas kita dah stable sikit, kita akan mewajibkan bahawa masuk kepada LinkedIn. LinkedIn ini adalah global punya professional network. Kalau pelajar-pelajar for example di Taylors, dia wajibkan pelajar dia semua masuk LinkedIn dan bina profile di LinkedIn. Sebab apa? You are open to the global stage untuk employability. Jadi yang ini kita start dengan galakkan dulu LinkedIn. Kalau pelajar kita belum pernah buat lagi, maka kita akan suruh buat. Sebab apa? You cannot afford to depend on local punya market sahaja. You have to be really different, ada advantage dan ada value addition supaya you boleh masuk dalam global punya pasaran, dan hopefully dengan kita buat dan improve kita punya profile dalam LinkedIn dan sebagainya, maka kita akan dapat visibility. Yang ini kita akan coach pelajar kita supaya ada advantage itu. So basically inilah antara perkara yang kita buat sekarang ni, banyak yang melibatkan digital skills yang mana kita rasakan bahawa ini adalah penting bagi pelajar kita akan datang. Okay. Thank you, Prof.
Jadi the next question is from Miss Fatin Azrin. Soalannya berbunyi, ini diguna pakai untuk student separuh masa UTM Space juga ke Prof? Ya. Ini means PNP lah ya. PNP yang ya, kita betul. online lah. Okay, online je. Untuk maksudnya untuk sama sajalah seperti Sama-sama sebab apa dia part of UTM. Jadi UTM Space sebenarnya happier. Dia lagi happy tentang PNP online ni sebab apa kebanyakan pelajar-pelajar UTM Space kalau yang separuh masa tu adalah pelajar-pelajar yang memang bekerja. Jadi bila dia bekerja tu travelling is an issue juga, adalah constraint. Jadi bila kita melaksanakan PNP online ini dan remote, maka dia akan eliminate satu faktor yang akan menjadi kekangan dia, which is dia terpaksa travel jauh kan dan sebagainya. Begitu ya, bukan saja untuk pelajar separuh masa UTM Space, untuk semua student UTM Space dan basically sama dengan pelajar UTM lah. Okey, terima kasih banyak Prof. Jadi soalan seterusnya untuk saudara Muzamil daripada Khairul-Nizam Abdul Jalil. Ini soalannya berbunyi, untuk pelajar yang berada di UTM, boleh pulang ke rumah ke? Bagaimana saudara Muzamil? Okay, terima kasih untuk soalan. Saya cuba jawab. So untuk menjawab lah. Tadi baru je boleh check di Facebook saya ada update berkaitan dengan untuk student di UTM bagaimana. Student UTM tadi pukul 11 pagi kita ada meeting bersama dengan Prof. Nurisyah dan tim TNCHU. Dan Prof. Nurisyah juga telah meeting bersama dengan pihak KPT. Dan meeting tersebut kita membincangkan kaedah ataupun SOP student nak balik. Maksudnya insyaAllah pihak KPT UTM akan membantu menghantar pulang pelajar yang nak balik ke rumah lah. Ada kaedah-kaedah dia. So pelajar jangan risau. Nantikan sahaja bila ada Google Form ataupun perkara-perkara yang perlu diisi oleh student, pastikan semua student yang ada di college perlu mengisi. Sebab kita nak datanya spesifik. Bukan yang majoriti, bukan yang minoriti, tak. Dia nak setiap student dapat data, dia nak pergi ke mana dan dia nak stay ke tak. Kalau nak stay, dia perlu kita akan ada tim juga yang akan jaga yang nak stay. Kalau dia nak pergi, kita akan hantar. Ada surat, akan ada SOP yang betul-betul lah supaya kita tak hantar dan student akan menambahkan bagi kluster yang baru. Kita tak nak betul berlaku. Dan itu jawapan saya yang pendeknya, UTM dan KPT tengah berusaha untuk menghantar pelajar pulang. Okey, terima kasih Saudara Muzamil. Jadi saya akan buka untuk lagi dua soalan lagi mungkin sebab kita dah kesutukan masa. Jadi Prof, soalan ni ditujukan kepada Prof. Soalan daripada Ashraf Rasidi. Saya mengambil soalan ni kerana mendapat sokongan lah daripada ruangan komen ni. Jadi soalannya berbunyi, apa inisiatif atau pandangan UTM jika prestasi pelajar menurun untuk semester ni disebabkan penggunaan PDP online yang masih sukar diadapt oleh beberapa bilangan besar pelajar? UTM insya-Allah merasakan bahawa the situation will be reverse. Bukannya pelajar akan menghadapi markah yang mungkin rendah dan sebagainya. Kita merasakan situation menjadi reverse. Reverse in the sense that kita telah memberi dengan jelas sekali, memberi message kepada semua pensyarah bahawa semester ini adalah semester compassion. Compassion bukan confession. Compassion means bukan confession. Compassion means semester yang kita akan merasa prihatin kepada pelajar. Sebab apa? Ini message yang saya hantar kepada semua pensyarah. Sebab apa? Ini adalah semester yang sangat mencabar bagi semua orang dan bagi pelajar especially sangat mencabar. Pensyarah pun sangat mencabar. Dia senang je kalau kita nak katakan kita cancel lah semester ni. Orang semua cuti dan balik, dia tak apa. Kita tak payah start awal, kita start kemudian. Happy je semua orang. Tetapi yang susahnya adalah untuk mengambil tanggungjawab tau. Untuk melaksanakan semua tanggungjawab kita sehingga kita dapat bantu pelajar-pelajar kita ini sehingga dia berjaya. Bila saya chair meeting JKTS, KKA, Curriculum dan Quality Academic untuk kita meluluskan sama ada grade atau tidak ada grade, kita merasakan bahawa kalau dengan ada grade ni, kita boleh bagi pelajar skor.
Contohnya kursus umum dia katakan pelajar-pelajar dia katakan kursus umum ni kalau kalau tak bagi grade pass dengan fail pun okey tak ada. Sebenarnya kita boleh bagi pelajar banyak skor. Sebab apa kita bagi dia banyak assignment, jangan bagi final exam. Jangan bagi apa. Kita bagi dia banyak assignment. Dan dia boleh discuss dengan pelajar, even final exam boleh discuss. Sebab apa, yang inilah real life. Mana you ada pergi kerja, orang letak dalam exam punya room, 300 orang pelajar sekali, close book, tak ada. Sebenarnya real life, orang tanya you, you boleh jawab, tetapi buka buku, buka internet, semua. You kena buat assignment, semua buka everything, tapi dia akan bagi deadline. You see, deadline dia adalah masa sejam you kena habiskan benda ni. Interview pun sama. You boleh buka kan. You boleh buka segala benda you nak buka internet. Boleh discuss dengan orang, boleh exchange you punya message. Tetapi you tak sempat lah. Sebab apa you ada sejam je. Sama kan. So ada deadline. So basically, that is the thing. That is the real life. So maksudnya kita akan bagi pelajar satu simulasi bagi real life. Dan kita akan membantu pelajar as much as possible. Kita recognize pelajar dan kita merasakan dengan cara itu, dan membantu pelajar dengan bagi flexibility. Ada pelajar boleh graduate cepat lagi. For example, kalau dia tak ambil 4 minggu tu, dia boleh graduate dalam bulan 6, dia graduate dulu. Kita akan proseskan graduation dia. Dan dia akan dapat sertifikat. Tak payah tunggu sampai hujung bulan 8, dia boleh graduate. So kita dah decide benda tu juga. So basically semua benda ni adalah untuk membantu pelajar sebab kita tahu macam mana, kita pernah student juga. Kita tahu macam mana belajar dalam keadaan krisis yang susah. Maksudnya the spirit is sebenarnya kita nak bagi A tetapi kita tak nak bagi tanpa ada pelajar belajar betul-betul. Okey. So kena belajar tetapi biar ada deserve lah. Sebab apa? Bila dia dapat A ataupun dapat pass tetapi dia tak belajar, kalau tak ada beza kan, pass dengan fail sama je. Tak belajar. Jadi apa dia insentif dia untuk belajar kalau dia dapat pass saja kan. So basically kita rasakan bahawa kita akan bantu dia tetapi kita juga bantu dia supaya dia boleh belajar. Okey, jadi terima kasih Prof. Ni saya kasi soalan terakhir kita untuk Prof lah. Kita dah jadi soalannya daripada Aida Fida berbunyi, salah Prof. Jika pelajar misalnya menghabiskan pengajian dalam musim COVID ni, dan kata ada majlis graduasi bagi sesi ni tak ada ke atau macam mana? Itu soalannya Prof. Majlis convocation sebab you putus-putus lah Siti tadi. Majlis convocation Prof. Majlis graduation kalau So kita melihat bahawa bila dengan pengumuman terbaru bagi yang dibuat oleh KPT, maka kita nampak convocation pada tahun ini ada kemungkinan besar lah dia akan dapat diadakan pada tahun ini lah. Itu dia je. Tapi itu majlis convocation ini adalah satu mungkin seremoni yang bermakna bagi pelajar tetapi dia tidak bermakna pelajar tidak dapat sertifikat dia, tidak dapat graduate dan sebagainya. Cumanya sekian satu seremoni yang bermakna. Kita recognize benda tu. Tapi dalam keadaan macam ni kita nampak kalau tengok UiTM punya convocation cancel, okay, kita merasakan bahawa kita tak boleh nak bagi pengharapan yang tinggi kepada convocation pada tahun ini. Okey, jadi soalan ni saya tujukan kepada Saudara Muzammil pula. Terima kasih Prof. Saudara Muzammil, ada pelajar bertanya bagaimana jika student tu dia duduk luar college, dia tak menetap di dalam college. Jadi bagaimana dengan student yang duduk luar ni, nak balik ke macam mana lah? Okay. Boleh soalan yang student nak balik tadi dah. Student di luar ataupun di dalam, mereka masih student. Dan UTM akan menghantar. Dan kita ada data berapa orang yang duduk dalam, berapa yang duduk kat luar. Dan to short, memang UTM akan hantar semua. Yang dalam, yang luar, yang berkeluarga Melayu, yang berkeluarga antarabangsa. Dan kita ada hantar lah. Dan untuk pelajar antarabangsa juga dibincangkan tadi, tak terlepas jugalah. Dan jawapan dia untuk pelajar yang berada di luar, kita akan hantar juga, UTM akan hantar juga. Tapi macam biasa tadi, kalau ada survey ataupun sebaran untuk pelajar mengisi satu data daripada UTM secara rasmi ataupun daripada MPP sendiri ataupun daripada HCP, isilah supaya kita untuk memudahkan urusan kami lah. Okey, baik.
Terima kasih saudara Muzamil. Jadi ini soalan paling last lah. Ini kita dah memang kesulitan masa. Tujukan kepada Prof. Apa bentuk bantuan untuk pelajar yang tidak mempunyai kemudahan data internet yang mencukupi? Dari silakan Prof. Okey, yang ini saya ada sebut tadi, kita dengan UTM League dan juga I-League ada kita buat, kita telah sediakan kertas kerja untuk kita dapatkan kelulusan universiti untuk memberikan pelajar subsidi ataupun kita memberi pelajar allowance insya-Allah untuk kita bantu dapatkan capaian internet. Kita dah buat survey. Jumlahnya agak besar jugalah sebab apa kita ambil higher punya estimate lah, higher level punya estimate, maksudnya mungkin pelajar sehingga sebab ramai student B40 di UTM ini sampai ke tahap 5,000, 6,000 sampai 7,000 pun ada. Jadi kita merasakan the conservative estimate yang besar itu memakan hampir 1 juta bagi UTM untuk bantu pelajar-pelajar kita untuk dapat capaian internet. Kita memang tidak boleh nak bagi ke tahap maksimum yang dapat, tetapi kita akan bantu untuk dapatkan ringankan beban pelajar ini. At the same time kita juga akan memohon daripada kementerian untuk juga bantu pelajar-pelajar kawasan ini. Kementerian paling akhir sekali telah membuat survey pada lokasi-lokasi pelajar dan minta kita supaya kena pasti pelajar-pelajar di kawasan mana yang tidak dapat internet. Kita tengah buat hal itu dan minta kalau ada pelajar yang mendapatkan tu, cuba sampaikan mesej, cuba beritahulah, bagi kita bersama untuk menjawab survey-survey inilah. Takut nanti terlalu banyak survey pelajar pun penat nak jawab, tapi survey ni kita merasakan penting untuk pelajar jawab, untuk kita membantu mereka. Okey, terima kasih banyak Prof. Jadi dengan itu saya yakinlah itu soalan terakhir sebab kita dah kesulitan masa. Jadi to wrap things up, first things first, terima kasih kepada Yang Bahagia Prof. Zainuddin kerana telah meluangkan masa bersama kita untuk minta informasi. Terima kasih juga kepada saudara Ahmad Muzamil kerana telah menyertai sesi forum kita. Jadi Terima kasih semua. maaf bagi pihak penganjur atas semua kekurangan, kesilapan tutur kata yang mengguris hati mana-mana pihak. Okey. Jadi semoga apa yang dikomentari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya lah. Daripada saya, to wrap things up, I would say that ini fasa di mana kita kena adapt lah dengan semua perubahan. Kita kena always jadi satu langkah ke depan lah untuk kita buat langkah-langkah untuk kita tak ketinggalan. Dalam musim COVID ni pun kita kena teruskan apa yang kita buat. Jadi semoga apa yang dikongsikan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh semua yang menonton sesi live kita pada hari ini. Jadi sehingga kita bertemu di hari lain, sekian terima kasih daripada saya, Prof Zain dan juga Ahmad Muzamil dan UGS, UTM Malik. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Semua. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih. Tadi dulu saya. Terima kasih Joy. Okay, good luck everything. Okay. Kepada penonton lah.